Bismillahirrahmanirrahim. Tindakan ke atas Yahudi Bani Qainuqa. Kita baca dulu bahawa di Madinah ada orang Yahudi. Mereka bermukim di situ, kan menunggu kezahiran dan kedatangan Nabi akhir zaman yang disebut di dalam kitab-kitab mereka, diberitahu oleh nabi-nabi mereka, ulama-ulama mereka bersyarah, berkhutbah, memberitahu akan zahirnya Nabi akhir zaman. Didedah di dalam Al-Quranul Karim, dalam ayat-ayat yang banyak. Bahkan mereka mengadakan perjanjian dengan nabi-nabi mereka. Tatu'minunna bihi wa tansurunna. Berjanji untuk beriman dengan nabi itu, menolong dan berjuang bersama nabi itu. Bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, mereka dapati Nabi akhir zaman daripada keturunan Arab, bukan keturunan Yahudi Bani Israel. Menyebabkan mereka marah kerana ta'assub kaum Yahudi. Walaupun begitu, ada kalangan-kalangan ulama mereka yang beriman, seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu dan lain-lain lagi. Apabila melihat tanda kenabian dan kerasulan ada pada diri Nabi Muhammad SAW, menyebabkan mereka ini masuk Islam. Hanya segelintir saja, sedikit saja. Kebanyakan mereka tak masuk Islam. Ada yang tak masuk Islam menunggu untuk melihat tanda-tanda yang berikutnya. Ada yang mengambil sikap tunduk di bawah kerajaan Islam, dan ada yang bermusuh. Nabi SAW mengadakan perjanjian yang disebut dalam Piagam Madinah, Sahifah Madinah. Dimasukkan orang-orang Yahudi Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa dan lain-lain lagi dalam perjanjian itu. Mereka tak dipaksa masuk Islam. Dan disebut dalam perjanjian itu antaranya, lahum alana wa alaihim ma alaina. Bagi kita, bagi juga pada mereka. Tanggungjawab yang kita pikul untuk menentang musuh, mereka juga bersama-sama dengan kita. Disebut dalam perjanjian. Tetapi berlakunya orang-orang Yahudi ini khianat. Tindakan ke atas Yahudi Bani Qainuqa. Kabilah pertama yang menunjukkan perseteruan ialah Bani Qainuqa. Mereka tinggal dalam negeri Madinah, di mana kebanyakan penduduknya terdiri dari mereka yang mahir dalam pertukangan besi. Banyak tukang besi kalangan Bani Qainuqa. Mereka membuat acuan-acuan besi bagi mengeluarkan senjata. Di kalangan mereka terdapat 90 orang yang bersenjata
dan merupakan kabilah Yahudi yang paling kuat. Mereka merupakan golongan pertama yang berani mencabur perjanjian dengan negara Islam. Bani Qainuqa adalah kabilah yang pertama menunjukkan permusuhan terhadap Islam. Walaupun diberi kebebasan kepada mereka untuk menganut agama, dibenarkan mereka beramal dengan hukum-hukum agama mereka. Banyak hukum-hukum itu sama dengan hukum Islam. Disebut dalam surah-surah Madaniyah, hukum hakam yang sama dengan Islam. Di antaranya ialah mengharamkan babi. Mereka tak makan babi macam orang Islam. Menyembelih binatang. Maka Quran membenarkan, menghalalkan kita makanan sembelihan orang Yahudi. Disebut dalam Quran. Mazhab mana? Semua mazhab. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Semua mazhab mesti ikut Quran. Ini hukum Quran. Masalah kita tak tahu, tak mengaji. Itu cerita lain. Sebab itu, sampai hari ini pun, kalau kita pergi ke Eropah mana-mana, boleh makan sembelihan orang Yahudi. Dan boleh berkahwin dengan perempuan-perempuan mereka. Sampai begitu sekali. Orang Islam lelaki boleh kahwin dengan perempuan Yahudi. Kecuali sebab-sebab yang tertentu. Bila Huzaifah bin Yaman nak kahwin dengan ahli kitab, Sayyidina Umar melarang. Melarang Huzaifah. Huzaifah kata, ada dalam Quran. Sayyidina Umar kata, mu tak boleh. Walaupun ada dalam Quran. Kerana takut jadi contoh kepada orang lain. Ini sahabat Nabi. Maka Sayyidina Umar melarang. Di sana disebut siasat syariah. Siasat syariah untuk mengelak orang Islam. Walaupun ada nas. Walaupun ada nas, tapi lebih afdal berkahwin dengan orang Islam. Walaupun ada nas. Hukuman hudud dalam Islam ada dalam Taurah. Walaupun mereka meminda hukum-hukum itu, tak pakar. Tapi Quran mendedahkan. Bahkan bila mereka berada di Madinah, bila berlaku jenayah hudud, tak dipaksa mereka laksanakan hukum hudud. Terpulang pada mereka. Ada orang Islam wajib melaksanakan hukum hudud. Mereka diberi pilih. Sama ada mereka mahu hukuman hudud, kisah Islam, ataupun undang-undang mereka buat sendiri. Terpulang pada mereka, kita tak paksa. Begitu sekali Islam memberi kelonggaran. Dibenarkan berniaga. Bermuamalah dengan orang Islam. Tak jadi salah. Bahkan Nabi SAW berhutang dengan orang Yahudi. Berhutang. Dan Nabi bergadai dengan Yahudi. Untuk menunjukkan boleh. Nabi buat untuk menyatakan boleh. Walaupun di sana ada sahabat-sahabat yang kaya. Nabi buat untuk mengesahkan. Itu adalah dibenarkan oleh syarak. Walaupun begitu orang Islam melayang mereka. Tetapi orang Yahudi ini selalu khianat. Bahkan Nabi-Nabi mereka pun mereka bunuh. Mereka khianat. Kabilah ini, kabilah Bani Qainuqa, menunjukkan belang mereka setelah umat Islam memenangi peperangan Badar. Bila orang Islam menang dalam perang Badar dengan jumlah yang sedikit melawan musuh yang lebih besar, menang orang Islam, mereka mempersendakan Islam dan penganutnya, terutamanya peniaga-peniaga di pasar mereka. Peniaga-peniaga di pasar mereka. Walaupun riba haram dalam agama Yahudi, mereka pindah. Haram sama-sama Yahudi saja.
Tapi dengan orang yang bukan Yahudi boleh riba. Buat apa saja. Sampai hari ini mereka menguasai bank-bank dengan disebut dengan faedah. Termasuk IMF, tabung kewangan antarabangsa. Mereka menguasainya. Bank dunia mereka kuasainya. Dan mereka lakukan riba dengan negeri-negeri yang miskin, negeri yang sedang membangun. Untuk menjajah dari segi ekonomi. Itulah cara mereka. Mereka dibenarkan berniaga dengan orang Islam. Tetapi mereka mempermain-mainkan orang Islam. Kaum muslimat sering menjadi sasaran kabilah ini. Terutamanya orang perempuan yang berniaga. Menunjukkan bahawa para sahabiat radhiyallahu anhunna, para sahabat perempuan berniaga. Bukan saya orang lelaki berniaga. Rasulullah SAW mengambil sikap berlembut dengan memberi nasihat dan amaran. Diberi nasihat, beri amaran. Abu Dawud dan lain-lain meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kena sebut anhuma. Kerana Ibnu Abbas, Abdullah dan ayah dia Abbas, dua-duanya sahabat Nabi. Bahawa Rasulullah SAW telah mengumpulkan orang-orang Yahudi di pasar Bani Qainuqa dan bersabda kepada mereka, wahai orang-orang Yahudi, Islamlah kamu sebelum terkena kepadamu apa yang menimpa Quraisy. Wahai orang Yahudi yang masuk Islam, buat baik-baik sebelum kamu ditimpa oleh musyrikin Quraisy yang sudah dikalahkan. Mereka menjawab, dengan berani mereka menjawab, wahai Muhammad, jangan tergoda dengan diri sendiri. Kamu hanyalah berperang dengan orang-orang yang tidak pandai berperang. Kalau kamu berperang dengan kami, barulah kamu kenal siapa kami. Dan kamu tidak bertemu dengan orang yang lebih kuat dari kami. Cakap so. Lalu turunlah firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menurunkan ayat wahyu. Sebab turun ayat ni ialah kerana orang Yahudi bercakap besar. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnaha mithlaihim ra'yal 'ain. Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. Surah Al-Imran. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir itu, kamu akan dikalahkan di dunia ini dan akan dihimpunkan pada hari kiamat ke dalam neraka Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat yang disediakan. Sesungguhnya telah ada suatu tanda bukti bagi kamu pada peristiwa dua pasukan yang bertemu di medan perang. Suatu pasukan orang-orang Islam berperang pada jalan Allah kerana mempertahankan agama Allah, iaitulah Islam. Dan satu lagi dari golongan kafir musyrik. Mereka yang kafir itu melihat orang-orang Islam dengan pandangan mata biasa dua kali ramainya berbanding dengan mereka sendiri. Mereka tengok jumlah orang Islam sedikit, jumlah mereka besar, iaitulah orang kafir Quraisy. Dan Allah sentiasa menguatkan sesiapa yang dikehendakinya dengan memberikan sesiapa dikehendakinya, dengan memberikan pertolongannya. Sesungguhnya pada peristiwa itu terdapat satu pengajaran yang memberi insaf bagi orang-orang yang berfikir, yang celik mata hatinya. Allah turunkan ayat itu, dibaca, bukan saja didengar oleh orang Islam, didengar juga oleh orang-orang Yahudi, kerana mereka boleh berbahasa Arab.
Jawapan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi amat mencabar dan seperti mengisytiharkan perang. Rasulullah SAW masih dapat bersabar dan menahan kemarahannya. Baginda menyuruh kaum muslimin supaya bersabar dengan sikap Yahudi dan menunggu saat yang sesuai untuk mengajar Yahudi laknat itu. Nabi sabar dan Nabi suruh sahabat-sahabat dia sabar menghadapi cakap-cakap orang Yahudi. Beri peluang pada mereka. Mudah-mudahan mereka mendengar ayat-ayat Quran yang dibaca. Ayat-ayat Allah. Wahyu yang diturunkan. Menjadi pengajaran pada mereka. Beri peluang. Sikap melampau orang-orang Yahudi terserlah dengan berlakunya peristiwa berikut. Peristiwa ini berlaku apabila seorang muslimat yang beruruh niaga di pasar telah berhenti berhampiran dengan seorang tukang besi Yahudi. Tukang besi itu cuba untuk membuka tudung muka muslimat tersebut, tetapi ditentang oleh muslimat itu. Dia kacau orang perempuan. Tiba-tiba Yahudi tersebut menarik dari belakang tudung muslimat itu tanpa disedari olehnya, sehingga muslimat itu rebah terpelenting dan ternampak kemaluannya. Rebah, dapat selok kain. Orang-orang Yahudi ketawa beramai-ramai. Mereka suka ramai-ramai. Muslimat itu menjerit dan seorang lelaki muslimin yang berhampiran telah melompat serta membunuh Yahudi itu. Seorang Islam, seorang saja dia berani. Berani dia seorang. Bila orang Yahudi suka sorok, lalu lelaki sahabat ini melompat dan membunuh Yahudi yang tarik tudung tadi. Orang-orang Yahudi yang lain telah menyerang lelaki muslimin itu sehingga dia syahid, mati. Keluarga si mati syahid bertindak memohon bantuan untuk bertindak balas ke atas orang-orang Yahudi, menyebabkan hubungan menjadi tegang. Lalu keluarga sahabat yang syahid itu nak tutup bela. Anak-anak beranak mereka dibunuh. Perbuatan orang-orang Yahudi tersebut ternyata mencabul perjanjian dan mendedahkan pendirian jahat mereka terhadap Islam. Dengan sendiri mereka melanggar perjanjian Madinah, Sahifah Madinah. Tidak boleh melanggar perjanjian. Di antaranya tak boleh menceroboh orang Islam. Tiba-tiba mereka menceroboh orang Islam. Rasulullah SAW, negara Islam dan rakyatnya dicabar. Dicabar Nabi dan dicabar umat Islam dan negaranya. Kesabaran menghadapi telatah mereka ada batasnya. Jadi tibalah masanya tindakan yang sentimpal diambil ke atas Yahudi Bani Qainuqa itu. Rasulullah SAW mengambil tindakan mengisytiharkan perang ke atas Yahudi Bani Qainuqa. Terus Nabi mengisytiharkan perang ke atas Yahudi Bani Qainuqa. Utusan pemerintahan di Madinah diwakilkan kepada Abu Lubabah Bashir bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu. Nabi sendiri memimpin bala tentera. Dan Nabi menugaskan sahabatnya Abu Lubabah supaya memerintah Madinah, ganti Nabi. Kerana Nabi nak pergi serang Bani Qainuqa. Bala tentera Islam telah bertolak menuju ke kampung Bani Qainuqa dengan bendera Islam dibawa oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah yang bawa bendera Islam. Apabila mereka melihat kedatangan tentera Islam untuk menyerang, mereka bersembunyi dan bertahan di dalam kota. Mereka punya kota. Kampung mereka dipagari oleh kota. Bila tengok tentera Islam datang, mereka tutup pintu kota dan bersembunyi dalam kota. Gerakan tentera mengepung kampung Bani Qainuqa berjalan selama 15 hari. 15 hari dikepung dan tak diserang.
pada pertengahan bulan Syawal berlaku. Allah Subhanahu wa taala telah menontarkan ke dalam hati mereka perasaan takut dan gerun. Lalu Allah lantarkan dalam hati mereka kehebatan tentera Islam dan mereka merasa gerun. Ini pertolongan Allah. Dan mereka mengambil keputusan untuk menyerah kalah. Mereka ambil keputusan untuk serah kalah, tak lawan, serta bersedia menerima tindakan yang akan diambil kepada mereka. Mereka sanggup terima saja hukuman yang diambil, apa saja hukuman. Dalam peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala telah mendedahkan sikap orang-orang munafik melalui pemimpin mereka Abdullah bin Ubay, di mana sikap mereka amat berbeza dengan sikap orang-orang Islam. Dalam peristiwa ini, Allah Ta'ala dedahkan orang-orang munafik. Orang munafik ialah orang yang berpura-pura Islam. Ketua mereka Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay yang mempunyai perjanjian dengan Yahudi Bani Qainuqa telah menemui Rasulullah SAW untuk membela orang-orang tersebut. Abdullah bin Ubay datang berjumpa dengan Nabi untuk bela Bani Qainuqa. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Hai Muhammad, berlaku baiklah terhadap orang-orangku. Berlaku baik terhadap orang-orangku. Bani Qainuqa ini orangku," kata Abdullah bin Ubay. Dia tunjuk belang dia. Rasulullah SAW tidak mengendahkannya. Rasulullah tak layan. Dan Abdullah bin Ubay mengulangi desakannya beberapa kali, serta memasukkan tangannya ke dalam baju rantai Rasulullah SAW. Dia pegang Nabi, dia masuk tangan dia dalam baju rantai. Nabi pakai baju rantai. Baju rantai besi untuk pertahanan diri. Walaupun dia seorang Rasul, pakai baju rata, bukan mandi minyak, pakai ilmu kebal. Allah Ta'ala suruh berikhtiar, berusaha walaupun dia seorang Rasul. Ni kita macam-macam belajar ilmu kebal, takut mati syahid. Takut mati syahid. Nabi tak. Nak mati syahid. Walaupun begitu, ikhtiar, pakai baju rantai. Rasulullah SAW amat marah dengan perbuatan Abdullah bin Ubay yang memasukkan tangan dalam baju rantai dia, sehingga merah pada mukanya. Rasulullah SAW telah bersabda kepadanya, "Biarkan aku dengan urusanku," kata Nabi. Biar aku dengan urusan aku. Tak peduli Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay tidak mempedulikan kata-kata Rasulullah SAW dan terus merayu dengan berkata, "Demi Allah, aku tidak akan biarkan kamu bertindak sehingga aku dapati kamu berlaku baik kepada orang-orang yang mempunyai perjanjian denganku." Banyak orang ini ada berjanji dengan aku. Ada perjanjian bersama, jangan bertindak terhadap mereka. Mereka mempunyai 400 orang yang tidak mempunyai baju rantai dan 300 orang yang berbaju rantai, serta bersedia membantu aku dari serangan orang-orang Arab atau bukan Arab. Mereka sanggup tolong aku kalau berlaku apa-apa. Adakah kamu mahu menghapuskan mereka dalam masa satu pagi sahaja? Mu nak bunuh mereka? Nabi takut, Abdullah bin Ubay takut Nabi jatuh hukum bunuh kepada Bani Qainuqa. "Demi Allah, aku bimbang akan berlaku berencana." Abdullah bin Ubay menyangka yang Rasulullah SAW akan bertindak seperti apa yang disangkakan. Mereka ingat Nabi nak bunuh Bani Qainuqa. Tindakan yang diambil oleh Rasulullah SAW ialah menghalau Bani Qainuqa dari Madinah. Keputusannya mereka dihalau dari Madinah. Baginda berkata kepada Abdullah bin Ubay, "Seperti yang kamu mahu, iaitu bukannya dibunuh." Jadi begitulah sikap Abdullah bin Ubay, pemimpin kaum munafik yang tidak menghormati Rasulullah SAW dan mendedahkan sifat munafiknya. Peristiwa ini menjadikan orang munafik terdedah melihat Abdullah bin Ubay. Ianya berbeza dengan sikap Ubaidah bin As-Samit radhiyallahu an yang juga mempunyai janji dengan Yahudi Bani Qainuqa. Berbeza dengan yang beriman
Ubaidah bin As-Samit radhiyallahu an, beliau dengan tegas telah berkata, saya memberi kebebasan sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman untuk bertindak. Saya membatalkan perjanjian dan memutuskan hubungan persahabatan dengan orang-orang kafir tersebut. Kata Ubaidah As-Samit radhiyallahu an. Ubaidah As-Samit kabilah yang lain. Ada juga hubungan Bani Qainuqa. Ubaidah kata, batal perjanjian. Kami ikut Allah dan Rasul. Lain Abdullah bin Ubay. Sehubungan itu Allah berfirman, Allah menurunkan ayat. Dengan peristiwa ini. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Inna Allah la yahdi al-qawma az-zalimin. Fatara alladhina fi qulubihim marad yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Fa'asa Allahu an ya'tiya bil fathi wa amrin min 'indih. Fayusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Wa yaqulu alladhina amanu ha'ula'i alladhina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Surah Al-Maidah. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman yang rapat. Allah Ta'ala kata jangan ambil Yahudi dan Nasrani teman yang rapat. Boleh berkawan, boleh berteman, boleh bersahabat, tetapi jangan rapat sangat. Beri habis. Macam sama orang Islam juga. Ni tak erti ni. Ada orang kita yang tak faham dalam masalah ini. Boleh baik dengan orang kafir, tetapi akidah berlainan. Islam hendaklah diutamakan. Ini kena faham. Ini dah. Bila baik dengan orang kafir, lupa pada akidah kita. Lupa pada Islam kita. Ini silap. Allah Ta'ala kata, jangan berwalikan Yahudi dan Nasrani. Kerana setengah mereka menjadi rapat kepada setengahnya yang lain. Memang mereka berhubung antara satu sama lain. Contohnya Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik, mendedahkan dirinya berpihak pada orang Yahudi. Dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman rapatnya, maka sesungguhnya ia adalah dari golongan mereka itu. Barang siapa yang berwalikan orang kafir, berwalikan orang kafir, lupa kepada Islam ni, dia dengan orang kafir juga. Tuhan kata, dengan orang kafir juga. Dalam surah Al-Imran, bukan daripada Allah, walaysa minallahi fi syai'. Bukan daripada Allah. Allah Ta'ala putus hubungan bila ada orang Islam berwalak dengan orang kafir. Berbaik ada sepadan. Ini tak ada sepadan. Tak ada sepadan, teguh. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang berlaku zalim. Antaranya ialah yang lupakan Islam. Duduk tengah-tengah Islam, berwalikan orang kafir. Dan dalam pada itu engkau lihat orang-orang munafik yang ada penyakit dalam hatinya segera berusaha mendampingkan diri kepada mereka Yahudi dan Nasrani sambil berkata, kami takut bahawa kami akan ditimpa bencana yang memaksa kami meminta pertolongan mereka. Kita kena baik dengan Yahudi dan Nasrani ini kalau tidak membahayakan kita.
Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam, atau mendatangkan suatu hukuman dari sisinya terhadap golongan yang munafik itu. Maka sebab itu mereka akan menyesal mengenai apa yang telah mereka sembunyikan dalam hatinya. Dan orang-orang yang beriman mengatakan, inikah orang-orang yang bersumpah dengan sesungguhnya dengan nama Allah, bahawasanya mereka benar-benar berserta kamu? Orang Islam akan bersoal, inikah orang yang bersumpah bersama dengan Islam? Tiba-tiba ikut orang kafir. Rasak binasalah segala amal mereka. Amal mereka ditolak oleh Allah Ta'ala. Menunjukkan bahawa bila orang Islam lupakan Islam, lupakan umat dia sendiri kerana bergabung dengan orang kafir, lupa mempertahankan Islam. Kalau dengan redha dia, rela hati dia, maka batal Islam. Terhapus semua amalannya. Sembahyangnya, puasanya, hajinya, umrahnya, zakatnya ditolak oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tolak, tak terima amalan. Walaupun acak kali buat umrah, acak kali buat haji, sembahyang tak tinggal, tapi berwalak pada orang kafir, meninggalkan orang Islam. Dengan redanya, dengan relanya, kecuali dalam keadaan ketakutan. Disebut Al-Imran, illa an tattaqu minhum tuqah. Dalam keadaan orang kafir menjajah orang Islam, nak bunuh anak isteri dia sebagai contohnya, kerana nak menyelamatkan anak isteri dia, maka dia bercakap dengan lidah, aku ikutmu, tapi hati dia tak redha. Menyembunyikan iman dalam dirinya, ini diizinkan oleh Allah. Allah Ta'ala izin. Tetapi kalau meruk habis dengan orang kafir itu, maka habislah Islamnya. Lalu mereka menjadi orang-orang yang rugi. Rugi dunia dan rugi akhirat. Rugi dunia, mereka tak berkat dalam kehidupan mereka, tak ada keberkatan. Rugi akhirat, Allah Ta'ala tolak amalan mereka dalam neraka dengan orang kafir. Hai orang-orang yang beriman, sesiapa yang menyeleweng di kalangan kamu dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan dengan suatu kaum yang sifat mereka itu ialah Allah mengasihani mereka dan mereka mengasihi Allah. Wahai orang yang beriman, barang siapa kalangan kamu yang menyeleweng pada Islam, macam Abdullah bin Ubay, orang sepertinya, jangan ingat Islam ni mati dengan sebabmu. Allah Ta'ala mesti akan menzahirkan di kalangan orang Islam satu kumpulan yang mempertahankan Islam. Walaupun jumlah mereka sedikit, kumpulan ini akan ada sehingga hari kiamat. Ini, Quran adalah mukjizat. Mereka ini mengasihi Allah dan Allah mengasihi mereka. Iaitulah mereka menegakkan Islam seperti diperintah oleh Allah. Mereka merendah diri terhadap orang-orang yang beriman, menunjukkan kekuatan terhadap orang-orang kafir. Allah Ta'ala tunjuk sifat-sifat mereka. Antaranya mereka mempertahankan Islam yang sempurna. Tak peduli senang, susah, menang, kalah, tak peduli. Yang pertama. Yang kedua, mereka merendah diri dengan orang Islam dan menunjukkan kehebatan dengan orang kafir. Dengan orang Islam, walaupun dia kelahi, dia balah dengan orang Islam. Dia kelahi, tetapi demi Islam, dia merendah diri dengan orang Islam dan menunjukkan kehebatan orang kafir. Kalau sekiranya dengan orang kafir tawaduk dengan orang Islam, kerana kita balah-balah ni, menunjukkan kekuatan kita berlawan
sama-sama orang Islam. Ini bukan sifat kumpulan Islam. Sifat kumpulan Islam itu bila menghadapi orang kafir, mereka tunjukkan kehebatan dan mereka mengendah diri terhadap orang Islam. Walaupun orang Islam yang berlainan pandangan dengan mereka. Ini orang Islam bertawaduk. Hari ini berlaku minggu lepas, sekumpulan negara-negara Arab mengadakan satu persidangan di Warsaw, Poland, yang ditajuk oleh Amerika, Eropah dan Israel. Ada 4 buah negeri Arab atau menteri-menteri dia mencerak di Warsaw dengan Israel, dengan Amerika dan beberapa negara barat. Tujuannya untuk menentang Turki dan Iran. Kenapa Iran Syiah? Turki Osmaniyah. Turki Osmaniyah, bukan Arab. Iran pula Syiah. Bergabung dengan Israel. Bergabung dengan Amerika. Kerana berbeza mazhab dan berbeza bangsa. Ini. Betul-betul macam tuan sebut ni. Ada kalangan orang Islam yang sifatnya begitu. Sanggup mengadakan hubungan orang kafir untuk melawan orang Islam. Dengan orang kafir tawaduk. Dengan orang Islam menunjukkan sombong dan takaburnya. Bahkan ditunjuk dalam video, dalam YouTube bagaimana bila mikrofon dan Menteri Netanyahu Israel mampu, tolong halau mikrofon dia. Tolong halau. Ini Menteri Arab. Menteri Arab kan ni. Lebih bertawaduk dengan orang kafir, menunjukkan kehebatan terhadap orang Islam. Ini bukan sifat kumpulan Islam yang kita kena faham. Mereka berjihad perjalanan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Sifat kumpulan Islam ini Tuhan kata mereka berjihad perjalanan Allah. Mereka tak takut celaan dan hinaan orang. Apa makna berjihad? Perkataan jihad dan perkataan jahada yujahidu wa mujahadatan wa jihadan wa jihadan. Ini dalam bahasa Arab, ilmu saraf. Daripada al-jahdu dan al-juhdu. Al-jahdu dengan mana al-masyaqqah, iaitu kesulitan dan kepayahan. Al-juhdu dengan makna at-taqah, mengembelengkan kekuatan. Al-jahdu, al-juhdu, dua perkataan. Lahirnya perkataan jihad. Sanggup menghadapi kesusahan kerana nak menegakkan Islam, nak mempertahankan Islam. Susah. Tak apalah orang kata macam mana pun, orang kata macam mana, yang penting kita nak pertahankan Islam. Tak berani orang nak kata apa. Orang nak hina, nak ejek, tak berani. Ini menghadapi al-masyaqqah. Al-juhdu, al-jahdu, al-juhdu, mengembelengkan tenaga diri kita, fikiran kita dan harta kita untuk menegakkan Islam. Akan ada kumpulan, akan ada orang Islam yang seperti ini. Sesungguhnya yang menjadi wali kamu, Tuhan kata, wahai orang yang beriman, yang menjadi wali kamu ialah Allah, Rasulnya. Allah dan Rasul menjadi wali kamu. Quran dan hadis menjadi wali kamu. Tengok Quran dan hadis. Quran firman Allah Ta'ala, Rasulullah hadis-hadis dia yang diriwayatkan. Dan orang-orang yang beriman menjadi pemimpin kamu, yang orang yang beriman. Yang beriman, yang mendirikan sembahyang, yang menunaikan zakat. Dan mereka itu rokok, tunduk kepada Allah. Ini yang menjadi wali kamu yang sebenar. Yang jadi pemimpin kamu yang sebenar. Kamu kena ingat, sesiapa yang berwalikan Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang begitu sifatnya, sesungguhnya golongan Allah itulah yang mendapat kemenangan. Akhirnya golongan ini akan dapat kemenangan. Walaupun mereka susah beberapa tahun, akhirnya Tuhan beri kemenangan. Kemenangan dunia dan kemenangan di hari akhirat. Kemenangan hari akhirat mesti kalau dia mengakhiri hidup, dia akhir umur dia dengan Islam, menegakkan Islam, mesti dapat kemenangan akhirat. Kemenangan dunia ni makan masa.
Boleh jadi dia sempat, boleh jadi tak sempat. Nabi Nuh alaihi salam dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Berjuang selama 950 tahun Nabi Nuh. Dia mengajak orang pada Islam. Tak sampai 100 orang ikut dia. Satu riwayat kata 20 orang lebih. Satu riwayat kata 80 orang dalam masa 950 tahun. Orang melihat sampai bila-bila Nabi Nuh tidak akan mendapat kemenangan. Allah Ta'ala panjangkan umur Nabi Nuh sehingga 1000 tahun. Orang-orang kafir yang menentang ditenggelamkan oleh Allah dengan taupan yang besar. Nabi Nuh mendapat kemenangan. Menyaksikan kemenangan itu. Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi Raja Namrud. Raja yang memerintah dunia. Kerajaan Babylon. Raja Namrud. Ibrahim seorang diri. Dicampak dalam api yang dinyalakan dengan sebesar-besarnya. Tak angus. Ibrahim dihalau. Berhijrahlah Nabi Ibrahim. Dengan pengikut-pengikutnya beberapa orang saja tak ramai. Namrud terus memerintah. Sehingga orang anggap mustahil Namrud ni akan jatuh kerajaan dia. Ibrahim berhijrah ke Palestin. Melahirkan zuriat di Palestin. Tak balik lagi ke negeri dia. Namrud dibinasakan oleh Allah dengan tentera nyamuk saja. Dengan tentera nyamuk dibinasakan Namrud. Jatuh kerajaan dia. Fir'aun dihadapi oleh Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa berjuang menghadapi Fir'aun. Zalimnya Fir'aun ini sehingga membunuh anak-anak lelaki yang dilahirkan. Membenarkan anak perempuan saja. Untuk menghalang zahirnya seorang rasul pemimpin kalangan Bani Israel yang menjatuh kerajaan dia. Yang dia dapat isyarat dalam mimpi diberitahu oleh ahli-ahli nujum, ahli ta'bir dia. Lalu dia nak halang kelahiran Nabi Musa dengan menyembelih anak lelaki Bani Israel. Tiba-tiba Allah jadikan Musa diselamatkan. Dia besarkan di bawah mahligai Fir'aun dengan cara yang halus yang tak disedari oleh manusia. Allah Ta'ala wahyukan pada ibunya, wahai ibu Musa, kamu susulkan dia. Kalau kamu takut, peranyukkan dia dalam sungai. Letak dalam kotak kayu, peranyuk dalam sungai. Jangan takut. Aku akan kembalikan semula kepadamu, wahai ibu Musa. Dia akan jadi rasul. Dengan wahyu yang dia beriman ini, ibu Nabi Musa menunaikan perintah Allah. Peranyuk dalam sungai, naik dekat mahligai Fir'aun. Diambil oleh Fir'aun. Tak jadi nak bunuh. Isteri dia kata, kita buat anak akak. Tuhan aturkan begitu. Musa tak mau menyusu dengan siapa saja. Lalu kakak Nabi Musa yang merisik. Dia tengok adik dia. Sampai Fir'aun. Dia kata dia boleh tunjuk ada orang perang yang boleh menyusu dia. Balik kepada mak dia semula. Dan Musa dibesarkan. Kemudian berlaku dia bunuh orang Fir'aun, rakyat Qibti. Dicari untuk dibunuh. Berhijrah ke Madian. Pergi ke Madian. Berkahwin dengan anak Syuaib. Khilaf ulama. Ada ulama kata Nabi Syuaib. Ada ulama kata bukan Nabi Syuaib yang lain. Wallahu a'lam. Itu cerita lain. Quran sebut dia kahwin dengan anak seorang lelaki yang soleh. Tunaikan janji. 10 tahun jaga kambing. 10 tahun. Setelah genap umur dia 40 tahun. Bawa dia balik ke Mesir. Diwahyukan oleh Allah. Dan berjuang di Mesir. Menghadapi kezaliman Fir'aun. Dengan mukjizat yang diberi oleh Allah. Fir'aun tak jatuh. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa berhijrah. Meninggalkan negeri Mesir. Allah Ta'ala binasakan Fir'aun dan bala tenteranya. Lalu Nabi Musa diperintah oleh Allah masuk ke Palestin. Halal kaum Jabbarin. Bani Israel tambah ikut kerana takut berkaum Jabbarin. Allah Ta'ala wafatkan Musa dan Harun. Bani Israel sesak selama 40 tahun.
berpusing tempat tula di Sinai. Nabi Musa sudah wafat. Yusha bin Nun, pemuda jadi sahabat, dia menyambung perjuangan. Baru boleh masuk Palestin. Nabi Musa tak sempat melihat kemenangan itu. Kemenangan dunia, Nabi Musa tak sempat nak tengok. Disambung oleh Yusha bin Nun. Itulah Islam yang kita kena faham. Menang dunia dan menang akhirat. Menang akhirat tu mesti. Ini janji Allah. Menang dunia boleh jadi kita tengok, boleh dia tak boleh tengok. Dalam ilmu Allah. Allah Ta'ala suruh kita bekerja saja. Akan tiba masanya. Nabi kita Muhammad SAW dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Dan berjaya menegakkan kerajaan Islam. Setelah tegak kerajaan Islam, dikhianat oleh orang Yahudi. Allah Ta'ala memberi jaminan menyelamatkan kerajaan Islam itu. Allah Ta'ala turunkan ayat yang kita baca ni. Wahai Muhammad, Islam akan selamat. Kalau mu mati pun Islam akan selamat. Walaupun tak ada lagi Nabi dan Rasul selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan ada kumpulan orang Islam yang meneruskan perjuangan sehingga hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil keputusan menghalau Yahudi Bani Qainuqa dari kampungnya kerana mereka tidak layak menjadi rakyat negara Madinah. Harta benda mereka dirampas. Dirampas harta benda mereka. Dan mereka keluar beramai-ramai menuju ke Syam. Mereka dihalau, mereka pergi ke Syam. Syam ialah Syria, Lebanon pada hari ini. Mereka berhijrah ke situ. Begitulah orang Yahudi dihalau. Pada akhirnya, Madinah tak ada lagi orang Yahudi. Dan Nabi bersabda, orang Yahudi akan balik semula di akhir zaman. Dan dia balik semula menegakkan negara Israel di Palestin. Itu Nabi janji. Dan dijanjikan mereka akan dikubur dan di situ. Akan tiba masa orang Yahudi dikuburkan di Palestin. Peristiwa ini, peristiwa Bani Qainuqa, menjadi satu pengiktibaran seluruh manusia. Di mana ia memperlihatkan sikap tegas umat Islam terhadap orang-orang yang tidak setia kepada janji mereka dengan negara Islam, iaitu membezakan sikap orang-orang mukmin, meletakkan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih dari janji yang dimeteri dengan orang-orang kafir musuh. Ianya juga mendedahkan apa yang tersirat dalam hati orang-orang munafik bila berlaku perkara-perkara yang mendesak, dan menekan di mana mereka memperlihatkan kepercayaan kepada orang-orang kafir melebihi penyertaan mereka dengan orang-orang beriman. Peristiwa ini Allah Ta'ala buat penapisan. Allah Ta'ala tapis. Mereka yang beriman yang sebenar, sahabat-sahabat yang setia radhiyallahu anhum. Dan mereka yang munafik, Abdullah bin Ubay dan pengikut-pengikutnya, yang menzahirkan dirinya Islam, menyembunyikan kufurnya, dia dedahkan oleh Allah dengan berlakunya peristiwa ini. Dan Bani Qainuqa dizahirkan pemusuhannya terhadap Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil apa-apa tindakan terhadap Abdullah bin Ubay bagi mengelakkan timbul salah faham di kalangan orang-orang yang masih lemah imannya. Nabi tak bertindak terhadap pemimpin munafik Abdullah bin Ubay. Tak dan bertindakan. Dia benarkan dia berada di Madinah. Dia benarkan dia datang ke masjid. Tak dilarang dia datang ke masjid, dibiarkan. Walaupun anak dia sendiri Abdullah bin Ubay minta izin dengan Nabi nak pancung ayah dia, nak bunuh ayah dia. Wahai Rasulullah, izinkan saya pancung leher ayah saya. Bila dengar ayat Quran mendedahkan ayah dia munafik, dia sanggup nak pancung leher Abdullah bin Ubay. Nabi kata jangan. Nabi larang. Nabi larang sahabat-sahabatnya bertindak terhadap orang munafik kerana nak mengelakkan fitnah. Fitnah, salah faham di kalangan orang-orang yang masih lemah imannya. Kalangan orang Islam ada orang yang kuat iman, ada orang yang lemah iman. Nabi nak jaga orang yang lemah iman ni. Bila Nabi bertindak terhadap Abdullah bin Ubay, akan jadi fitnah. Nabi bunuh sahabat-sahabat dia, akan jadi fitnah.
Jika tindakan dia ambil, mereka akan menuduh Abdullah SAW bertindak terhadap sahabat sendiri. Walaupun orang-orang seperti Abdullah bin Ubay tidak layak dinamakan sahabat, tak layak nama sahabat. Walau bagaimanapun pendedahan Al-Quran sudah cukup menjadi pukulan maut terhadap Abdullah bin Ubay dan orang-orang yang sepertinya. Bahkan Nabi bukan saja membenarkan dia masuk masjid, hadir semaya jemaat, dia bercakap apa saja, Tuhan turunkan ayat mendedahkan perangai dia, Nabi tak bertindak. Walaupun anak dia sendiri nak bertindak, Nabi larang. Disebut dalam kitab-kitab tafsir dan kitab sirah. Abdullah bin Ubay mati. Lalu anak dia minta jubah Nabi nak kapang ayah dia. Mengharapkan jubah Nabi dapat menyelamatkan ayah dia daripada api neraka. Nabi beri jubah. Nabi beri jubah. Wak kapang Abdullah bin Ubay. Dan anak dia suruh Rasulullah semayang jenazah ayah dia. Nabi pergi semayang. Sayyidina Umar larang. Jangan Rasulullah. Rasulullah tak berlari. Tak berlari. Dan Nabi pergi semayang juga. Lalu tunggu ayat melarang Nabi semayang orang munafik kalau tahu dia munafik. Tapi Nabi suruh sahabat-sahabat dia semayang. Nabi tak pergi semayang. Dan Nabi khususkan seorang sahabat dia, Huzaifah bin Yaman, yang tahu siapa munafik. Nabi beritahu ke Huzaifah, senarai orang munafik yang ada di Madinah. Nabi beritahu. Bila Sayyidina Umar tahu Huzaifah, tahu nama orang munafik, Sayyidina Umar kita tanya Huzaifah, aku termasuk tak? Takut dia nama dia termasuk sama dengan munafik. Bukan ditanya orang tak. Ini sifat yang mulia Sayyidina Umar. Dia takut dia jadi munafik orang termasuk. Ada dah masuk nama aku. Huzaifah kata tak ada, mu tak ada. Tak ada namamu orang lain. Dan Sayyidina Umar bila ada orang mati, lepas Nabi wafat, Sayyidina Umar tengok Huzaifah pergi semayang ke tidak. Kalau Huzaifah pergi semayang, baru dia pergi semayang jenazah itu. Kalau Huzaifah tak pergi semayang, Sayyidina Umar tak pergi. Tak pergi. Di mana jenazah orang munafik, kita kena semayang juga. Kena uruh dia sebagaimana jenazah orang Islam. Tapi dia di sisi Allah tak beriman, kafir. Walaupun tanah dikubur orang Islam. Itu hukum dunia saja. Hukum akhirat terserah pada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.